Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk rekod bilik cetak ini mudah saja penggunaannya. Setiap cetakan yang dibuat sama oleh setiap penatia untuk unit-unit yang lain selain daripada penatia dan sebagainya, kita boleh masukkan mereka di dalam cetakan untuk pentadbiran. Letakkan tarikh. Biasanya ini boleh juga digunakan, diberikan kepada AKP yang menguruskan hal pencetakan, mereka akan catat di sini. Yang ini guru-guru boleh bagi panduan lah. Kalau ketua-ketua panitia yang datang mencetak, bagi panduan apakah tujuan yang jelas paling satu borang, dan daripada borang itulah KP akan masukkan, daftarkan di sini. Jadi kita akan sambungkan ini dengan Google Drive terus ke komputer pentadbir untuk link tersebut, dan pentadbir akan dapat secara direct apa yang sedang dicetak dan sebagainya, berapa penggunaan kertas dan sebagainya, serta panitia yang telah mencetak dan sebagainya. Misalnya dia ingin mengesan sama ada panitia ini telah mengantar untuk kertas soalan peperiksaan tinggal satu, dia hanya buka laptop atau PC dan boleh rujuk melalui Google Drive yang itu boleh buat secara live. Pentadbir juga akan dapat melihat rumusan yang ini secara auto ya. Apabila diisi rumusan itu, kita akan dapat secara auto jumlah kertas yang dicatat, jumlah rim yang digunakan, dan juga nama panitia dan sebagainya. Kita juga di sini sedia rekod untuk dapat melihat dengan lebih jelas panitia-panitia yang aktif dalam hal-hal berkaitan dengan pencetakan. Sekiranya ruangan di bawah ini kita ingin ubah, misalnya kita tidak ada tasawuf Islam, kita boleh ubah ke kanan dan kita rename saja di sini. Contoh. Dan kalau ruangan-ruangan sini kita sediakan tak mencukupi, tuan-puan boleh buat copy, move or copy untuk yang seterusnya. Misalnya yang ini, kita klik di sini dan terus kita pergi kepada move to end. Jadi kita ada tambahan. Yang ini boleh dipindahkan ke mana-mana, mana ke sini dan sebagainya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini ditunjukkan tutorial ringkas berkaitan dengan cara penggunaan head count simple. Jadi di sini kita hanya tetapkan TOB, contohnya saya letakkan TOB 50 dan markah untuk ETR ataupun KPI ialah 90, maka automatik setiap OTR itu akan dia setting sehingga akhirnya berakhir dengan 90. Untuk perbezaan ETR KPI ini, dia adalah merupakan tolak kepada periksaan yang terakhir ataupun periksaan akhir tahun. Contohnya 23 markah lagi diperlukan berbanding dengan prestasi terkini dalam peperiksaan yang terakhir sebelum peperiksaan awam ataupun peperiksaan yang sebenar. 90 tolak 67, jadi peperiksaan akhir berbanding dengan KPI itu perbezaannya adalah 23. Kotak-kotak ini akan ikut warna. Sekiranya ada A, dia akan berwarna hijau dan seterusnya lah. Untuk gagal dia akan berwarna merah. Di sini juga disertakan berkaitan dengan rumusan head count dan juga analisis bilangan pelajar yang melebihi TR ataupun KPI, yang menepati, yang tepat-tepat dan yang belum capai, dan nyatakan jumlah. Juga dikongsikan di sini berkaitan dengan data untuk rumusan untuk lebih kita lihat dengan mudah. Yang ini boleh masukkan kod tajuk yang tuan-tuan kehendaki. Di bahagian bawah ini terdapat juga analisis yang sama. Dan sekiranya ruangan tidak mencukupi, tuan-tuan dan puan-puan boleh saja memindahkan bahagian ini. Okey, kita pindahkan untuk memberi ruang pada pertambahan ruang di sini. Kita hanya right click dan insert sahaja. Okey. Untuk formula itu kita hanya copy paste saja, tarik ujung ini, tarik ke bawah. Di sini ada beberapa subjek lah sebab ini merujuk kepada sekolah rendah. Kita ada versi sekolah menengah. Sekiranya ada subjek yang kurang, kita boleh tambahkan sheet itu dengan klik sebelah kanan, klik kepada move copy dan klik move to end, dan akan ada ruangan baru tambahan lah untuk kita masukkan subjek baru sekiranya ada. Yang ini kita boleh pindahkan ke bahagian dalam secara manual. Di bahagian rumusan dia akan mengumpulkan semua maklumat dan juga rumusan keseluruhan lah, tahun 4 sebenarnya, tahun 4. Okay, terdapat prestasi keseluruhan pada tahun 4 dari segi bilangan dan juga peratus.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut adalah merupakan headcount yang lebih rinci berbanding dengan yang pertama tadi. Tiap TOV ETR dia akan ada perbandingan. Itu juga di antara OTR1 dengan AR1, Actual Result 1 dengan OTR1 ada perbandingan, dan seterusnya setiap tahap ada perbandingan. Jadi kalau kita tetapkan misalnya di sini TOV 20 dan ETR adalah 90, automatik untuk di setiap OTR 1, OTR 2, OTR 3 dia akan setting hingga akhirnya di penghujung dia akan mencapai 90. Actual result yang tercatat di sini ialah 60, maknanya OTR 37.5, sedangkan peperiksaan ataupun ujian sebenar lebih daripada itu. Kita nampak sini berwarna hijau, bermakna ada lebih sebanyak 22.5. Ini satu yang baik, yang positif. Tetapi seandainya AR ataupun actual result itu rendah daripada OTR1, contohnya saya bagi 20, dia akan automatik akan bertanda merah, maknanya ada kekurangan sebanyak 17. Sementara OTR masih kekal lagi tercatat, tidak terganggu di situ. Baik, untuk ini untuk digunakan bagi keseluruhan tingkatan, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga ubah swipe untuk penggunaan bagi kelas. Tambahan ruang, kita hanya klik sebelah kanan dan masukkan insert, dan berkaitan dengan formula itu kita hanya tarik dan ambil sebelah ujung ini, turun ke bawah. Di bahagian bawah ni juga terdapat analisis berkaitan dengan jumlah pelajar bagi keseluruhan tingkatan ini, bagi subjek keseluruhan, berapa orang yang mendapat R1 dan sebagainya. Jadi kita ada berapa kertas di sini. Ya, singkat saja sebab ini mengambil contoh daripada versi sekolah rendah. Sekiranya ada pertambahan subjek ataupun sheet, tuan-tuan macam biasa klik sebelah kanan, move copy, move to end, create, dan klik. Kita ada satu ruangan baru yang boleh kita pindahkan. Kita ada juga ruangan statistik untuk melihat dalam bentuk bilangan dan juga peratus prestasi pelajar-pelajar dalam headcount berkenaan, dan kita ada rumusan keseluruhan, ya, meliputi semua subjek ini, ya, dikumpulkan bagi semua subjek dalam bentuk jadual dan juga graf, sama ada dalam peratus dan juga bilangan. Markah peperiksaan juga boleh kita ubah di sini, ya. Bila kita setting sini, misalnya ikut kesesuaian kita mau untuk markah F ini antara 1 hingga 20, ya. Jadi sini kita akan tulis 21 dan seterusnya. Yang ini kita ubah di sini dan otomatik dia akan ubahlah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah merupakan panduan ringkas berkaitan dengan penggunaan borang kehadiran bulanan pelajar kawalan. Jadi kita di sini ada beberapa simbol, ya. L untuk lewat, T untuk tidak hadir tanpa kebenaran, B untuk tidak hadir dengan kebenaran, H untuk hadir, TT adalah merupakan total daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada sertakan juga amaran 1, 2, 3 dan seterusnya, buang sekolah dan sebagainya. Otomatik apabila tanda tidak hadir ini sama ada berterutan ataupun berselang-seli, apabila sampai ke hari yang ke-10 dia akan bertukar menjadi ungu muda. Terusnya apabila selepas 10 hari, antara 10 hingga 19 hari, dia akan bertukar kepada warna ungu yang lebih gelap, ungu yang lebih pekat dan seterusnya. Jadi di sini apabila kita klik ada pilihan, ya, sama ada pelajar itu lewat, hadir tanpa kebenaran, hadir tak hadir dengan kebenaran dan juga dengan hadir. Jadi tuan-tuan dan puan hanya pilih saja, klik, ya, automatik H itu akan bertanda 1. Kalau saya letak B, automatik B akan 1. Ini untuk bulan Disember ataupun misalnya bulan Januari. Apabila bulan Januari, apabila kita tik, dia akan nyatakan di situ T ada 1 dan lewat ada 1. Jadi jumlah ini, TT ini adalah merupakan jumlah yang terkumpul, ya. Untuk bulan berkenaan ada 10 misalnya, ini dia akan tulis 10, akan tercatat di sini 10. Untuk bulan 2 sekiranya ada tambahan jumlah tidak hadir, misalnya tadi ada 10, ditambah lagi dengan ketidakhadiran sebanyak 10, dia akan jadi 20. Yang B dan juga H kita tak kira, ya.
B adalah merujuk kepada dah hadir dengan kebenaran, sama ada menggunakan MC ataupun surat, dan H adalah merupakan hadir, jadi dia tak kira. Yang dia kira adalah 10 ini, yang itu tidak hadir tanpa kebenaran. Di bahagian bawah ini ada panduan bagaimana untuk mengisi sekiranya ada tambahan pelajar. Ada panduan iaitu insert a new row above this one. Right click on the row number. Di bahagian bawah ini juga adalah merupakan rumusan untuk bulan berkenaan, keseluruhan pelajar, berapa ramai yang tak hadir pada bulan itu bagi kategori L, T, B dan juga H. Dan ini adalah merupakan jumlah yang terkumpul daripada bulan lepas, keseluruhan pelajar tahun bulan itu, dan dicampur dengan pelajar jumlah ketidakhadiran pada bulan yang lepas. Dan kita juga bagi panduan lah di sini berkaitan dengan peraturan untuk pengeluaran surat amaran sampailah surat buang sekolah. Untuk kalender kita boleh tukar untuk bulan-bulan seterusnya, dan tahun kita boleh tukar untuk tahun yang kita kendaki. Contohnya 2024. Ya, automatik akan tertukar setting secara automatik. Maknanya bahan ini boleh digunakan pada tahun hadapan dan seterusnya. Yang ini juga adalah pilihan yang untuk kita tentukan. Misalnya ada setengah negeri cutinya pada hari Jumaat dan Sabtu, atau ada yang hari Ahad sahaja, kita akan setting di sinilah. Dan warna kelabu ini merujuk kepada hari-hari cuti itu, iaitu pada hari Ahad. Kalau kita setting pada Friday dan Saturday, dia akan setting siap-siap di situ. Friday dan Saturday adalah merupakan cuti umum. Itu saja, terima kasih. Untuk instrumen penilaian PNP guru, mudah ya, kita sediakan ada 4 sebenarnya borang di bawah ini. Yang ini akan diisi oleh guru sendiri. Yang ini kita boleh share mungkin dalam bentuk Google Drive supaya semua orang boleh mengisi secara kendiri melalui Google Drive. Yang penilaian murid 1 ini dimasukkan oleh sama ada AJK, Jabatan Kuasa, ataupun KP dan sebagainya, selepas mereka dapat kutip data daripada guru menggunakan satu borang instrumen berdasarkan soalan semua ini, soalan-soalan yang terkandung di dalam item ini. Dan kita sediakan 4 pilihan: sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju ataupun sangat setuju. Jadi selepas itu data itu akan dimasukkan oleh jawatankuasa ataupun HKP ataupun penilaian 1 ataupun penilaian 2, masukkan markah di sini. Untuk penilaian 1 dan penilaian 2 dia masih sulit, dia tidak terbuka untuk memastikan keterusan. Cuma penilaian guru kendiri ini akan diisi sendiri oleh guru. Yang ini seterusnya terpulang kepada mentadbir sama ada mau mengumumkan berkaitan dengan hasil daripada tinjauan tersebut atau sebaliknya, sama dalam bentuk graf ataupun dalam bentuk prestasi individu dan juga data yang lebih detail seperti ini. Jadi yang ini penting untuk kita melihat prestasi guru, yang mana yang kita perlu perbaiki untuk memastikan khususnya dalam PDP itu bukan saja guru dapat mengajar dengan efisien, malah pelajar mendapat input yang terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya terangkan berkaitan dengan tutorial bagaimana berkaitan dengan penggunaan PBD berdasarkan markah. Di sini adalah satu aplikasi 2 dalam 1. Sebelum itu kita hanya letakkan TP saja, tetapi di sini TP itu ditentukan berdasar markah. Jadi di penghujung nanti tuan-tuan puan bolehlah sama ada menggunakan markah ataupun TP untuk meletakkan nilai pelajar tersebut. Baik, untuk penetapan TP ini adalah yang kita boleh ubah di sini. Jadi apabila kita ubah di sini akan automatik markah TP4 dan sebagainya akan berubah. Di sini untuk TP saya tak boleh klik sebab telah diprotect. Ini sebenarnya untuk memudahkan juga tuan-tuan dan puan untuk meng-key in data, kerana apabila sudah di lock TP, automatik apabila cursor tuan-puan klik ke sebelah kanan, dia akan pergi kepada markah yang boleh diubah. TP dia tak boleh ubah. Jadi seterusnya yang ingin saya perkatakan ialah berkaitan dengan untuk unit. Unit boleh kita tulis sebagai bab. Unit ini pun telah diprotect, jadi untuk mengubahnya sebentar lagi saya akan bagi tahu bagaimana cara untuk mengubah unit ini, mungkin kepada unit ataupun subtopik ataupun topik. Contohnya di sini saya ubah, kita hanya perlu ubah di bahagian sini. Saya ubah bab 1, bab
2 akan berubahlah di sini. Jadi tak perlu ubah di sini, hanya ubah di sebelah sini. Jadi apa juga pengisian kita di sini akan di ruangan ini akan automatic akan ditunjukkan di sini. Yang ini semua telah diprotect, dia tak perlu diganggu apa-apa. Baik, yang seterusnya markah keseluruhan purata itu TP itu kita peroleh melalui markah purata. Kalau markah 11.61 akan merujuk kepada 11.6.1, dia terletak dalam TP1. Markah 66.97 terletak dalam TP4 dan seterusnya. Dan ranking ini ditentukan berdasarkan kepada boleh ditentukan sama ada jumlah markah ataupun purata TP. Baik, di ruangan sini ada ruang yang kita boleh cari pelajar secara cepat ya. Dan misalnya mencari kalam sah ya. Kalam sah ada subjek yang diambil, kita ambil contoh lain. Jumatia, automatik kan disebutkan di situ bilangan subjek yang diambil berapa TP yang dia dapat dan sebagainya. Ini kalau kita ingin gunakanlah untuk yang misalnya Ahmad, dia akan nyatakan semua TP yang dia dapat, jumlah markah, purata TP, TP4 dan rankingnya. Ya, kalau tuan-tuan puan ingin gunakan boleh. Dan di sini akan di automatik data dijana di sini ya, tanpa tuan-tuan puan perlu ganggu. Begitu juga dengan statistik di sini, dia akan secara automatik akan membuat rumusan lah berkaitan dengan pelajar dalam kelas berkenaan. Misalnya 4A ini berapa orang dapat TP6 dan sebagainya. Begitu juga dengan ini dalam bentuk bilangan dan ini dalam bentuk peratus. Di bahagian rumusan kita akan dapat rumusan keseluruhan bagi tingkatan 4A. Kita akan nampak situ bilangan yang dapat TP1, TP2, 3, 4, 5 dan 6 beserta dengan peratus. Dan di sini guru-guru boleh diletakkan siap-siap nama guru di sini. Seterusnya kita lanjutkan untuk tutorial bagi template perekodan kelewatan pelajar. Cuma yang paling penting di sini ya, apabila tuan-tuan dan puan-puan telah dapat template ini, perkara pertama sekali yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat ialah pergi ke file dan make a copy. Apabila kita klik make a copy, akan dapat satu template copy dan yang awal tu kita akan buang. Sebab template yang sama saya bagi kepada semua mengandungi link yang sama. Maknanya kalau kita buat perubahan di sini, orang yang seterusnya apabila dia tak copy, akan apa yang kita buat di sini akan dapat kepada orang yang menggunakan template yang tidak di-copy. Jadi apabila kita copy link template itu sekarang telah berubah. Maknanya template ini hanya digunakan oleh tuan-puan sahaja, tidak berkongsi dengan mana-mana. Yang ini adalah merupakan template asas yang ini dapat kepada semua yang menggunakan template ini. Jadi kita kena copy untuk dapatkan link baru khusus untuk diri kita sendiri. Seterusnya adalah merupakan tutorial untuk perekodan bagi pelajar yang datang lewat ke sekolah. Untuk penggunaan ini kita boleh menggunakan notepad ataupun laptop di stesen di luar pagar untuk menandakan pelajar-pelajar yang lewat hadirlah. Jadi di dalam template ini kita telah menyediakan tarikh daripada Januari hingga Disember. T3 maknanya daripada tingkatan 3 hingga tingkatan 5. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tambah sendirilah. Sama ada daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 atau tingkatan 6 terpulang kepada tuan-tuan perempuan. Dalam template ini saya telah menyediakanlah untuk tarikh daripada Januari hingga Disember. Jan T3-5 ni maknanya Januari tingkatan 3 hingga tingkatan 5. Jadi inilah merupakan kelas-kelas yang berada pada sidang pagi. Untuk sekolah yang satu sesi misalnya, mereka boleh meletakkan Januari tingkatan 1 T1 hingga 5 ataupun 6. Jadi untuk kes ini saya hanya masukkan Januari T3 hingga tingkatan 5 sebab hanya tingkatan 3 dan tingkatan 5 saja yang berada pada sesi pagi. Jadi dalam template ini apabila kita menandakan pada Januari ini untuk pelajar Ahmad Hansyah tingkatan 3 Firdaus ini, misalnya dia tidak hadir pada hari Isnin, maka automatik tertandalah di sini ya. Di sini ini adalah merupakan kelewatan pada bulan itu dan ini adalah merupakan kumulatif. Kalau kita lihat misalnya dalam bulan Februari, pelajar ini lewat pada tanggal 2, maknanya dia sudah 2 kali terkumpul dan pada bulan itu dia hanya sekali. Kalau kita letak 3, maknanya dalam
dalam bulan Februari ini dia telah lewat sebanyak 2 kali, tetapi terkumpul 3 hari termasuk pada bulan Januari. Di bahagian bawah sekali telah merupakan jumlah kelewatan keseluruhan pada satu hari ya. Misalnya pada Januari 2023 pada hari Isnin Monday hanya ada seorang sahaja pelajar yang lewat daripada tingkatan 3 hingga tingkatan 5, dan inilah merupakan jumlah terkumpul pada bulan satu bulan, dan TT yang bawah sekali ini adalah merupakan jumlah terkumpul bagi bulan-bulan sebelumnya. Baik, jika pelajar ini sebanyak 6 kali lewat, automatik angka sini akan berada dalam kotak merah jambu ini yang menunjukkan bahawa kelewatan pelajar ni agak kerap dan kritikal. Jadi ini tindakan seterusnya daripada pihak hal ehwal murid ataupun unit bimbingan kaunseling untuk membantu pelajar ini untuk mengatasi masalah kelewatan ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Januari dia ada pilihan bulan, dan untuk tahun ini kita boleh guna setiap tahun, kita hanya ubah tahun saja. Apabila kita ubah 2024 ya, automatik tarikh-tarikh yang berkenaan juga akan berubah mengikut tahun yang berkenaan. Kita kembalikan pada tahun 2023. Okey. Baik, di hujung ini ada chart ya. Kita boleh lihat keseluruhan daripada tingkatan 3, keseluruhan kelas tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5. Kita boleh nampak graf di situ kelas mana yang kadar kelewatannya agak tinggi. Untuk mencari pendekatan, mungkin ada sesuatu yang berlaku di dalam kelas itu yang perlu kita faham. Kenapa pelajar-pelajar situ kurang terdorong untuk datang awal dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat di sini ada setengah kelas yang kadar kelewatannya agak rendah berbanding kelas-kelas tertentu. Baik, seterusnya untuk menambah ruang di bahagian bawah ini, misalnya saya ingin menambah sebanyak 10 ruang tambahan ya. Saya klik di bahagian hujung sebelah kiri ini sebanyak 7 ruang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya klik sebelah kanan. Keluar menu ini saya hanya klik insert 10 rows above, 10 row below. Jadi ada tambahan 10 di bawah ini ya, kalau kita ingin menambahkan pelajar. Cuma perlu kita ingat apabila kita buat penambahan berkenaan ya, kita lihat di sini tidak ada link ya antara klik ini dengan jumlah di bawah ni. Berbeza dengan 713 ni, dia ada link ya. Buat formulanya, kalau kita lihat di sini formula yang ada I8 hingga I723 ya. I723 ni maknanya sampai sini sahaja. Maka untuk membolehkan ruangan ini dikira sekali ya, kita tambah sehingga 733. Kita hanya ubah formula ini 733. Jadi kalau kita klik di sini ya, dia sudah detect tik berkenaan. Jadi formula ini mudahnya kita hanya letak cursor di situ dan tarik bahagian ini sampai ke hujung ya. Okay, jadi semua formula itu boleh digunakan untuk semua ruang lah, valid untuk semua ruang. Okay. Dan sebaliknya, kalau sekiranya kita ingin delete, mungkin pelajar yang template yang diberi ini pelajarnya agak ramai. Okay, pelajar kita hanya 710. Kita boleh delete seperti biasa, delete, klik di bahagian kiri, tarik ke bawah, klik kanan dan delete row 718 hingga 733. Contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut adalah merupakan alternatif daripada penggunaan catatan yang di sini kita hanya klik saja ya. Untuk kita nyatakan di sini boleh catat secara manual tajuk-tajuk ataupun susunan kerja yang kita akan buat ya, daripada mula, rancangan, pelaksanaan, review, selesai, dan di sini kita nyatakan progresnya. Contohnya untuk pelatihan bahasa Melayu, projek mula, projek PM, contohnya projek program kecemerlangan telah bermula dan juga dalam perancangan. Jadi kita akan nampak itu ada 2 tak, maknanya baru 2 step yang selesai. Begitu juga dengan yang lain untuk bahasa Melayu. Okay.
Jadi untuk ketua bidang mungkin boleh kumpulkan semua projek-projek. Contohnya di sini untuk projek bahasa Melayu, projek 2 untuk bahasa Inggris, yang ini untuk bahasa Arab dan seterusnya, projek-projek sampingan yang lain ya. Jadi yang di sini boleh tukarlah program pencemerlangan, program latih tubi, program jadual anjal dan sebagainya ya. Kita boleh klik. Ini adalah merupakan alternatif daripada penggunaan catakan, lebih mudah ya. Dan sekiranya ada pertambahan yang kita ingin buat, contohnya kita ingin buat projek lain, kita boleh tambah sheet seperti biasa. Kita klik sebelah kanan, move a copy, kita klik ini dan kita terus move to end, create a copy, dan kita akan ada satu tambahan sheet di sini. Baik, itu saja tutorial untuk kali ini. Terima kasih dan salam efisien daripada saya.